Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama dengan saya Mara Suji. Paparan utama malam ini mengenai Sarawak bakal menganjurkan persidangan media pertama bersempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2024. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul berkata Hawana 2024 akan berlangsung di Plaza Merdeka pada 25 hingga 27 Mei manakala persidangan media Sarawak 2024 pula diadakan pada 26 hingga 27 Mei di Hotel Pullman. Menurutnya, seramai 300 wartawan dari semenanjung Malaysia, termasuk di Sarawak, dijangka menghadiri kedua-dua program tersebut. Daripada sahabat-sahabat wartawan daripada semenanjung tentang keadaan terkini di Sarawak, pembangunannya, perancangan pembangunan dan sebagainya untuk mereka lebih memahami suasana masyarakat dan juga suasana politik kita yang stabil dan perancangan pembangunan oleh Yang Amat Berhormat Premier dan Kerajaan GPS dan things like that. So that they understand our situation here in Sarawak, ketenangan kita dan juga masyarakatnya dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak di Wisma Bapa Malaysia, Kuching pada Isnin. Turut hadir dalam kunjungan hormat tersebut Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee dan Pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Samuel Simon. Dato' Abdullah menambah acara kemuncak Hawana ialah pameran yang berkonsepkan paparan, perjalanan, pengalaman dan pengorbanan warga wartawan sejak sekian lama untuk dikongsikan kepada orang awam. Acara kemuncaknya ialah pameran, kerana kita mahu pameran ini benar-benar memberi gambaran sebenar tentang sejarah perjalanan warga wartawan sehingga terkini, dan juga konvensyen nanti kita akan memaparkan topik-topik tentang cabaran wartawan dalam digital, era digital, dan bagaimana maklumat antara masyarakat dan kerajaan dapat dirapatkanlah. Difahamkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka hadir menyempurnakan majlis perasmian Hawana 2024 termasuk Premier Sarawak. Selain itu, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar juga dijadualkan hadir dalam majlis makan malam di Hotel Riverside Majestic pada 26 Mei nanti. Dalam program berbeza, Dato' Abdullah berkata UKAS aktif memainkan peranan sebagai media perantara antara kerajaan dan rakyat dengan menganjurkan aktiviti bermanfaat dalam usaha mengetengahkan dan menyebarkan inisiatif terkini Kerajaan Sarawak. Ujarnya, perkara tersebut dibuktikan apabila UKAS telah menganjurkan program jelajah penerangan dan penjelasan isu-isu semasa melibatkan penglibatan ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK, agensi-agensi kerajaan dan swasta, pensyarah, guru-guru serta pelajar di sekitar Kuching. Dalam program tersebut, Dato' Abdullah berkata adalah menjadi tanggungjawab UKAS sebagai media rasmi Kerajaan Sarawak untuk memastikan jurang pemahaman mengenai polisi dan perancangan kerajaan kepada masyarakat dapat dikecilkan. Malah semua pegawai UKAS, semua agensi-agensi lain supaya cepat pasang peka dan prihatin tentang setiap keluhan dan maklum balas kepada masyarakat untuk dibawa ke perhatian dan tindakan pemimpin di atas. Sebab ialah, untuk makluman kita semua, UKAS sebenarnya setiap bulan menghantar laporan khas untuk perhatian Premier saja. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian program jelajah penerangan dan penjelasan isu-isu semasa yang diadakan di Pustaka Negeri Sarawak pada Isnin. Sehubungan itu, beliau memberitahu UKAS amat mengalu-alukan orang ramai yang ingin mengadakan kerjasama dalam usaha menyebarkan maklumat mengenai usaha kerajaan terutamanya kepada masyarakat di kawasan luar bandar melalui penganjuran program secara bersama pada masa akan datang.
Pada program tersebut, UKAS telah menjemput dua penceramah dari Unit Perancang Ekonomi EPU Sarawak Muhammad Hafiz Ali dan Pengurus Besar Kelestarian Sarawak Energy Berhad SEB Muhammad Irwan Aman untuk menerangkan mengenai perkara-perkara berkaitan ekonomi dan tenaga baharu. Sementara itu, ketika ditemui media, Dato' Abdullah berkata, wakil rakyat tidak terkecuali daripada siasatan berkaitan sebarang ketirisan atau salah laku yang berlaku meskipun tidak mempunyai peruntukan khusus dalam Undang-Undang Ombudsman Sarawak yang telah digubal pada November lepas. Menurutnya adalah menjadi tanggungjawab pegawai Ombudsman untuk melaporkan sebarang salah laku kepada agensi berkaitan termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM atau Polisi Diraja Malaysia PDRM sekiranya siasatan terdapat penglibatan atau pengaruh wakil rakyat dalam sesuatu kes sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Pada pendapat saya, walaupun tidak disebut secara langsung dalam peruntukan ombudsman tentang salah laku ataupun nikah wakil rakyat, tetapi jika dalam proses siasatan oleh pegawai ombudsman mendapati ada unsur secara langsung atau tidak penglibatan atau pengaruh wakil rakyat, saya rasa menjadi tanggungjawab pegawai ombudsman melalui selepas siasatan tersebut untuk melapor seterusnya kepada agensi lain, contohnya melaporkan fakta tersebut kepada SPRM atau polis untuk tindakan selanjutnya, bermakna wakil rakyat tidak akan terlepas jika hasil daripada siasatan pegawai ombudsman. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop itu turut menyeru masyarakat tempatan agar melaporkan setiap salah laku atau keputusan melibatkan pelbagai aspek termasuk peruntukan dan hal ehwal tanah yang dianggap tidak adil. Tegasnya, membuat aduan berdasarkan fakta dan bukti yang kukuh adalah penting bagi mengelak berlakunya isu fitnah yang mampu menjejaskan reputasi pihak berkaitan. Laporan seterusnya. Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Tuan Puan Fauzia Muhammad Sanusi telah menghadiri Majlis Ruqyah Hilal Rasmi Ramadan 1445 Hijrah 2024 Masihi di Pusat Falak Miri pada Ahad. Majlis dimulakan dengan bacaan doa dan seterusnya taklimat berkenaan Ruqyah Hilal Ramadan. Seterusnya, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi turut serta dalam solat fardu maghrib dan isyak secara berjemaah sebelum pengumuman pengisytiharan tarikh bulan puasa oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja. Turut hadir Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Adun Senadin, Datuk Seri Lim Kim Chin, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi II, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Mufti Sarawak Datuk Kifli Yassin, Pengarah Jabatan Mufti Sarawak Muaz Suart, Residen Bahagian Miri Jamali Busri serta Datuk Bandar Bandaraya Miri merangkap Adun Pujut Adam Yi Siu Sang. Perkembangan di Sebuyau. Kerja-kerja menaik taraf gelanggang futsal di Kampung Baru Sebuyau kini 60% siap. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi semasa lawatan beliau ke projek tersebut pada Sabtu. Menurut beliau, projek yang menelan dana program transformasi luar bandar RTP sebanyak RM346,360.92 itu merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam menyediakan prasarana sukan kepada masyarakat. Justru beliau berpuas hati dengan perkembangan dan komitmen yang ditunjukkan oleh kontraktor yang dilantik dalam menyiapkan projek tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Julaihi telah menyalurkan dana berjumlah RM30,000 kepada Persatuan Cina Sebuyau sempena penganjuran Majlis Minum Petang Tahun Baru Cina pada Sabtu. Pemberian dana tersebut merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak untuk membantu persatuan tersebut menganjurkan aktiviti-aktiviti yang mendatangkan faedah kepada penduduk di sekitar Sebuyau pada masa yang akan datang.
Berucap dalam program tersebut, Datuk Seri Julaihi memberitahu bahawa program seperti ini merupakan wadah untuk menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum yang ada di Sebuyau. Beliau kemudiannya menyampaikan ampau kepada tetamu yang hadir. Beralih dengan perkembangan berikut. Kerajaan terus giat melaksanakan pelbagai pendekatan bagi memastikan Delta Rajang sebagai tempat pelindungan atau santuari ikan lumba-lumba empesut yang merupakan habitat bagi spesies mamalia laut di kawasan tersebut. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Lim Talif Saleh berkata, ikan lumba-lumba empesut sering kali dilihat bermain-main di kawasan itu kerana kelestarian alam semula jadi Delta Rajang sekaligus menjadi penarik kehadirannya. Menurutnya, kehadiran empesut atau dikenali sebagai ikan lumba-lumba Irrawaddy menjadikan tapak yang kaya dengan hutan paya bakau itu sebagai salah satu lebuh raya ikan lumba-lumba yang cukup dikenali di Sarawak. Ujarnya dalam konteks Sarawak dan pelaksanaan strategi pembangunan pasca COVID PCDS 2030, fokus diberikan kepada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Selari dengan itu, katanya, salah satu inisiatif yang paling dibanggakan adalah kerjasama dengan Tabung Alam Sedunia Malaysia, WWF Malaysia, terutama dalam projek pemuliharaan lumba-lumba di kawasan Rajang Delta. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis sambutan Hari Hutan Sedunia di tapak Pesta Pantai Belawai pada Ahad. Adun Kuala Rajang itu menambah, usaha bersepadu ini membuktikan komitmen kerajaan terhadap kelestarian alam sekitar termasuk flora dan fauna di samping berusaha membangunkan ekonomi setempat. Untuk maklumat, empesut merupakan haiwan yang dilindungi di bawah Undang-Undang Sarawak dan memerlukan lesen pemburuan. Pemburu haram yang disabit kesalahan boleh dijatuhkan hukuman denda RM25,000 atau 2 tahun penjara. Sekian edisi malam bersama dengan saya, Maria Suji. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS dengan sorotan majlis sambutan Hari Hutan Sedunia di tapak Pesta Pantai Belawai pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.